nombor 3 diberi bahawa transformasi kita ada UVW, okey. Rajah di sebelah menunjukkan beberapa titik dilukis pada satu satah kertas. Tentukan imej bagi titik T di bawah gabungan transformasi. Okey, bila kita ada gabungan transformasi, contohnya AB, kita akan mula dari belakang. Maksudnya kalau transformasi AB, T ni akan buat transformasi B dulu, baru buat transformasi A. Dia macam tu. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok yang pertama ni, U kuasa 2. Bila U kuasa 2 sama juga dengan U. Transformasi U, lepas tu transformasi U. Jadi T ni akan pergi transformasi U, lepas tu pergi lagi transformasi U. Okey. Jadi kalau kita tengok U ni translasi 4 negatif 1. Bila 4 ni kita tahu translasi ni dia gerak X dengan dia gerak Y. Kalau X positif maksudnya dia gerak ke kanan. Kalau X negatif dia gerak kiri. Sama juga dengan Y, kalau positif atas, kalau negatif dia akan gerak ke bawah. Okey, T kita dekat sini. T ni kalau tengok koordinat dia negatif 7 dengan 7. Jadi dia gerak 4 negatif 1. Jadi dia gerak 4 ke kanan, 1 ke bawah. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, 1 ke bawah. Jadi dia akan jumpa C. Jadi yang mula-mula ni lepas dia pergi U, dia akan jumpa C. Okey. Lepas tu dia kata 2 kali kan? Kali kedua 4 negatif 1, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Ke bawah kita akan jumpa E. Jadi lepas transformasi kedua kita akan jumpa titik E. Dia kata imej lepas buat U kuasa 2 ni kita akan dapat titik E. Dia boleh juga kalau kita nak terus buat macam ni, ataupun yang ni kita boleh kira manual pun boleh. Maksudnya contoh saya tunjuk yang pertama. Kita tahu kalau translasi ni kita boleh terus tambah dia punya vektor. Yang mula-mula kan nampak tak kita ada negatif 7 dengan 7. Vektor kita ialah 4 negatif 1. Kita tahu ni X, ni Y, ni X, ni Y. X akan tambah dengan X, Y akan tambah dengan Y. Jadi, negatif 7 tambah 4 dapat negatif 3. 7 tambah negatif 1 sama juga dengan 7 tolak 1 dapat 6. Kalau kita tengok C kita ni memang dekat negatif 3, 6. Sama juga lah yang belakang kita boleh tambah terus kalau vektor. Alright. Okey, yang kedua kita akan buat nampak WV. T akan transformasi WV. Maksudnya T ni dia pergi transformasi V dulu baru pergi W. Belakang dulu baru depan. Kalau tengok balik V kita, V ialah pantulan garis X sama dengan 1. Kalau pantul dia akan terbalik. Macam kita tengok cermin. Kalau kiri akan pantul kanan, atas akan pantul bawah. Dia macam tu. Dengan jarak yang sama. Yang mesti pantul ni jarak yang sama. Okey, X sama dengan 1 dekat sini. Nampak? X sama dengan 1. Okey, jadi kena tahu jarak T ni daripada dia punya garis X sama dengan 1. Jadi kena tahu berapa jarak dia. Okey, jadi kalau tengok sini dia akan pantul dekat X sama dengan 1 kan. Jadi jarak daripada sini pergi garis ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak jarak dia 8. Jadi sini pun mesti 8. 1, 2, 3, 4, 5. Mana tadi? 6, 7, 8 dekat sini. Jadi sini dia punya titik ialah 8, 7. Okay. Jadi sama juga kalau kita nak kira manual pun kita boleh tengok jarak daripada sini pergi sini X. Kita boleh tolak 1 tolak
negatif 7. Nampak? Koordinat dia negatif 7. Sini 1, kita akan dapat 8. Kita boleh tahu juga kalau kita kira macam ni. Okey, sekarang kita dapat 8, 7. So, kita tahu lepas dia pantul, kita dapat 8, 7. Okey. Lepas tu, W ni apa? W ni putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 5, 5. Okey. Okey, ni kita punya titik 87. Dia kata 90 darjah lawan arah jam, pusat dia 5, 5. Jadi 5 dekat sini, 5 dekat sini, nampak? Jadi sini ialah titik putaran. Dia pusing lawan arah jam. Kalau arah jam kita ke bawah, lawan arah jam kita ke belakang. Nampak ni lawan. Okey. Jadi bila lawan, cara nak buat dia, kita sambungkan macam bentuk L daripada titik. Nampak sini? Sini nampak tak? Di mana sini? 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2. Nampak? Jadi kita tahu dia akan pusing ke kanan 90 darjah. Kalau dari sini macam ni 90 darjah, nampak? 90 darjah di gambar ni ialah dia akan naik ke atas. Di mana dia akan jarak yang sama. Sini 4, 2. Kan jarak daripada titik ni 4. Lepas tu 2. Sini pun 1, 2, 3, 4. Lepas tu nampak lepas 4 dia akan 2 kan. Sini pun akan 2. 1, 2 macam tu. Jadi dia akan berakhir dekat titik G. Jadi titik G ni ialah kalau kita tengok inilah 3, 9. Dia akan berakhir dekat 3, 9. Di mana dia punya image ialah titik G. Kalau pantulan macam tu. Kita sambungkan daripada titik pantulan, daripada pusat kita ni pergi dekat titik kita. Kita sambungkan buat L. Kita tengok arah mana. Lepas tu kita buat dia punya ni. Okey. Okey. B, dia kata H ni image bagi satu titik di bawah UV. Jadi sekarang kita ada H. H ni baru lalu UV. Ni image. Jadi kita tahu kita punya objek. Kalau UV maksudnya dia lalu V dulu, dia lalu U. Di mana lepas dia lalu U ni baru dia dapat H. Okey, macam tu. So kita tengok sekarang ni. Lepas U dia pergi H. U ni apa? U ni ialah translasi 4 negatif 1. Jadi kita terbalikkan dia. Nak dapat ni kita terbalikkan dia. Jadi kita tahu dia translasi 4 negatif 1. Jadi sini X, sini Y. 4 ni dia ke kanan sebab positif, betul. Yang ni Y ni dia ke bawah. Kan ni X, ni Y. Y ke bawah sebab negatif. Bila terbalikkan kita akan gerak. Jadi bila kita terbalikkan 4 negatif 1, kita akan gerak 4 ke kiri dengan 1 ke atas. Nampak tak? Ni kanan, yang ni bawah. Bila terbalik, dia kiri kan atas. Jadi, sebelum maksudnya kita nak cari dia punya objek sebelum H, kita kena gerak 4 ke kiri, 1 ke atas. Daripada H, 4 ke kiri, 1, 2, 3, 4 dekat sini. Dan juga apa? 1 ke atas. 1 ke atas ialah dekat sini. Jadi, kita tahu objek sebelum H ni ialah dekat sini. Di mana sini ialah 4, 3. So, dekat sini 4, 3. Okey. Maksudnya, lepas V, sebelum U ialah 4, 3. Okey. Jadi, sekarang ni kena tahu apa V. V ialah pantulan pada garis X sama dengan 1. Jadi, X sama dengan 1 dekat sini. Kita buat garis. Sini ialah X sama dengan 1. Kita tahu bila pantul, dia akan pantul sama jarak, kan? Kalau ni dekat sini, daripada garis ni, jarak dia ialah 1, 2, 3. Betul?
Bila dia pantul, dia akan pantul 3 juga. 1, 2, 3. Nampak tak? Dia berhenti dekat titik D. Jadi, dia punya objek sini ialah pada titik D, di mana koordinat dia ialah -2, 4. Sini ialah titik D. Macam itulah dia terbalikkan balik.